Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi pengurusi, puan pengurusi ke cik pengurusi, kepimpinan APM, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, saya minta maaf kerana terlewat sedikit duk cakap dengan lawyer, kerana kebetulan ada kes dulu Harun Nakiri ni satu orang yang buat kenyataan macam-macam, dia kata saya. Jadi saya ni tak pernah duk saman orang tapi dia melampau sikit, jadi saman dia kerana kenyataan dia tu berat-berat. Saya kebetulan saya menang pagi ni 170 tapi tu menang atas-atas, belum tentu dapat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, majlis kita pada hari ini ialah majlis soal jawab ni. Jadi saya akan, pasal saya tengok soalan ni banyak semua ni, saya tak buat mukadimah apa lah, saya jawab soalan lah. Ada lagi ke soalan? Saya jawab sebahagian soalan ni, kemudian kita akan soalan-soalan lain boleh datang. Pasal saya duk main dah APM ni, jadi mukadimah saya boleh tengok dalam ceramah-ceramah yang lain. Saya jawab soalan yang senang-senang, bukan mudah-mudah dulu. Lagi saya jawab soalan-soalan yang fiqh. Apa hukum kalau kita tak mentaati suruhan ibu bapa? Ini soalan mungkin nampak biasa, tetapi ada banyak hal untuk diperincikan. Yang pertama, kita nak kena lihat apa dia suruhan ibu bapa. Jika suruhan ibu bapa itu ialah memang termaktub di dalam suruhan Allah, misalnya ibu bapa suruh satu orang anak dia salat, ataupun jangan terlibat dengan benda yang haram, ataupun dia suruh anak dia menutup aurat, suruhan itu daripada asalnya lagi wajib, kerana kewajipan asal yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan ataupun telah nyatakan di dalam dalil-dalil kitab atau Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika suruhan ibu bapa itu sesuatu yang termasuk di dalam birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa, yang mana berbuat baik kepada ibu bapa itu dia asalnya tak wajib, tetapi dia suruh kita. Dia sakit, dia suruh kita pergi ambil ubat untuk dia, umpamanya. Padahal untuk ambil ubat itu sendiri asalnya ramai orang sakit, taklah wajib kita ambil ubat. Kalau kita tolong dapat pahala, tapi ibu bapa kita suruh. Maka apabila dia suruh kita ketika itu, dan perkara yang dia suruh itu tidak mungkar dan termasuk dalam berbuat baik pada ibu bapa, wajib kita taat pada dia. Nabi SAW sebut kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ati' abaka madama hayya." Taat bapakmu selagi mana dia masih hidup. Okey. Kalaulah suruhan bapa kita itu dalam perkara yang
kita ada kepentingan, dia ada kepentingan. Misalnya, kalau kita buat, kita jadi masalah. Kalau kita tak buat, dia pula marah kat kita. Saya buat contoh. Kalau ibu ataupun bapa suruh kita ceraikan isteri kita, dia kata ayah tak berkenan isteri yang cari. Balik-balik mai tak kahwin dah. Duduk luar negara ke mana, dia tak berkenan. Wajib ataupun tak kita taat? Para ulama bincang hal ini kerana ada hadis Abdullah bin Umar di mana Umar bin Khattab meminta dia mentalakkan isteri dah. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar. Apabila dia hal ini dibawa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh dia taat dan Umar, yang talakkan isteri dah. Habis tu macam mana kalau pak kita pula pergi suruh macam tu? Wajib taat ke tak? Orang tanya kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang kalau bapa suruh anak ceraikan isteri, nak taat ataupun tak? Kata Imam Ahmad, in kana abuka mithla Umar fatallaqa. Kalau pak kau tu macam dengan Sayyidina Umar, talaklah. Maksudnya kalau bapa kita tu waras, orang yang menyuruh sesuatu hal itu di atas kemaslahatan kita. Kita kahwin dengan satu orang perempuan yang bawa masalah pada keluarga, kepada diri kita, merosakkan diri kita. Kemudian bapa kita kata, bapa kita pula orang berilmu, terkenal dengan waras, terkenal dengan pandangan-pandangan dia yang benar. Imam Ahmad kata kalau macam tu taat. Tapi kalau pak kita jenis emosi, marah, menantu hari tu masak tak sedap ke apa ke, tak boleh dijadikan alasan dalam hal yang seperti itu, termasuklah ibu kita. Jika dia menyuruh kita taat kepada dia yang membabitkan kepentingan orang lain, kan, bukan kita saja, kepentingan orang lain, kita buat yang tu akan jadi susah orang lain, kan? Termasuk macam talak tadi lah. Itu hal kita nak kena tengok. Kerana kalau kita talak isteri kita tanpa sebab, kita menzalimi dia. Hal ini masuk pada bahagian yang berikutnya, iaitu mentaati ibu bapa dalam perkara yang salah. Pak kita suruh kita buat kecoh tanah, pak menakan, salah. Pak kita buat tindakan yang salah, dia suruh kita sokong dah, yang ni kita tak taat. Kerana Nabi SAW kata, taat ni la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk di dalam maksiat kepada pencipta. Tak taat. Apatah lagi kalau ibu bapa tu suruh benda yang salah. Misalnya dia masuk Islam, mak dia buat susah hati sampai tak mau makan, boleh bawa mati mak dia kalau dia tak keluar balik. Dia tak boleh taat. Kerana banyak kes di kalangan sahabat tak taat. Mereka kata, in kana laki mi'ata nafs fa kharajat nafsan ma taraktu dina Muhammad. Wahai ibu, jika engkau ada 100 nyawa, ia keluar satu demi satu, aku takkan tinggal agama Muhammad. Quran kata, wa in dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka itu bersungguh-sungguh untuk menyuruh kau mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat kepadanya
tapi buat baiklah kepada mereka dalam urusan dunia. Maksudnya, kalaupun tak taat kepada pak dan mak kita dalam perkara yang salah, taklah kata kita ni biar dia bagi, dia minta tolong hak lain pun aku tak tolong lah. Tak boleh. Kita tak taat dalam hak salah, tapi bila dia suruh balik benda yang, misalnya dia suruh kita buat benda yang salah, dia kata kau keluarlah daripada Islam tu, kita tak taat. Tapi dia kata aku ni sakit, kau pergi beli ubat aku, kena pergi. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kamu baik kepada mereka berdua di dalam urusan dunia. Hatta kalau kita marah pak kita nak kecoh tanah adik dia, kita marah ayah kita, apa ayah buat macam ni? Lepas tu dia demam, dia kata hampa bawa aku pergi klinik kan, kita kena. Hak tu dah bab lain. Itulah disiplin kita. Kadang-kadang orang ni dia marah bab ni, dia, orang utara kata dia merawit, dia libatkan hal-hal yang lain sama. Ni tak betul. Kita menambah lagi. Assalamualaikum Datuk. Nak tanya, bismillah dalam solat wajib ke dah? Soalan lama ni, dalam hantuh ni. Di dalam mazhab Syafi'i, dia bismillah dia maksudkan ni bismillah di dalam ketika membaca Al-Fatihah. Majoriti ulama-ulama semuanya mewajibkan bacaan bismillah. Wajib. Cumanya mereka berbincang baca pelan ke derah. Yang kita tak dengar tu pun dia baca juga, cuma dia baca perlahan. Dalam mazhab Hanafi, saya sebut dulu dia mazhab yang tua, dia wajib, tapi dia membaca dengan perlahan. Dalam Hanbali, kita duduk pergi Mekah tu, Madinah, dia wajib, dia membaca perlahan. Kerana dia salah satu daripada ayat di dalam Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Dalam mazhab Malik, macam solat, bismillah tak dibaca, bahkan dia makruh kan, tak baca langsung. Di kalangan Ahnaf pun ada khilaf qaul di kalangan mereka. Okey, dalam mazhab Syafi'i dia kata wajib baca, bahkan dijelaskan terang, Bismillahirrahmanirrahim, dengar bacaan. Jadi majoriti dalam dunia ni dia baca tapi dia perlahan. Dalam dunia ni, bukan di Malaysia, di dunia ni. Tapi sama ada orang tu baca kuat ataupun perlahan ataupun kuat, ia adalah masalah khilaf. Anas kata dia semayang di belakang Nabi SAW, kanu yaftatihuna bi alhamdulillahirabbil alamin. Anas kata aku semayang belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, mereka semua dengan mula semayang yang aku dengar alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak dengan bismillah. Ada riwayat yang ada bismillah yang tapi yang dimelalui Hamid At-Tawil, riwayat ini dianggap secara perbandingan kurang teguh, secara perbandingan lebih teguh riwayat yang menyatakan tanpa bismillah. Khilaf di kalangan ulama, apa pun khilaf. Kita di Perlis ni imam baca bismillah tapi baca perlahan. Bismillah yang kita maksudkan ni bismillah masa baca Fatihah. So tak jadi isu lah kan. Hak mana hak kita duk jawab dah ni, kita tak payah jawab lah kan. Apakah tata cara yang betul mandi hadas besar mengikut sunnah Nabi SAW? Oh, ini ada kuliah fiqh saya khas dalam bab. Cuma mandi wajib ni simple ya. Meratakan air ke seluruh badan.
Kita niat nak mandi wajib lah. Tapi setengah orang dia buat berjiri panjang cerita. Niat tu masa bila? Masa ayak duk keluar nak mai ke, tap dia kena tandai ke? Oh, yang tu yang jadi payah. Tak payahlah. Itu dia panggil takalluf, berlebih-lebihan. Kadang-kadang walaupun ada ustaz cerita ke apa macam ni, kalau kita tak ada niat, memang kita tak mandi ya. Kan? Kalau tuan-tuan tak ada niat, tuan-tuan main kerja ni ada niat tak? Kan main kerja tak ada niat, tiba-tiba terjadi saja main kerja. Dengan pakai baju, mesti dah niat. Dah pakai baju, pakai kasut APM macam ni, mestilah nak main kerja. Kata aku ni hari ni main kerja tak ada niat apa ni. Kata nak main, kau tak niat tak pakai baju ni. Melainkan memang pakai baju ni nak pergi menunjuk kat kawan, betul orang ajak main kerja, tu cerita lain. Maksudnya mesti ada niat. Bila kita pergi beli ayak, kita ni, melainkan kita niat nak mandi, kita tak teringat kita ni kita berhadas, kita mandi biasa, itu tak ada niat lah. Tapi bila kita mandi itu, kita tahu kita mandi untuk meratakan air ke seluruh badan. Nabi SAW dalam sunnahnya ni, Nabi dia mulakan membasuh anggota wudu, membasuh kemaluannya, kemudian membasuh anggota wudu, kemudian baginda membasuh kanannya dan kemudian kiri dan kemudian seterusnya tubuh baginda ketika mandi wajib. Yang penting ratakan air keseluruhan badan. Kemudian tak payah was-was, dah ratakan air habis. Lepas tu syaitan duk main was, "Weh, tadi tang ni dah kena tau, tadi ni." Tadi ah. Tak. Habis. Apa pendapat Datuk masuk bulan Ramadan tarawih dia buat tapi solat fardu tak buat? Pertama, Nabi sebut dalam hadis, awwalu ma yuhasabul 'abd yaumal qiyamah as-salah. Pertama yang hamba itu dihisap pada hari kiamat kelak solat. Solat ni maksud solat fardu. Bila solat fardu ni selesai, hak lain pun dinilai. Kalau yang ni tak selesai, tak boleh saya solat fardu tak ada, solat sunat ada, nak masuk, nak selamat daripada hukuman Tuhan dengan solat sunat dia, dari segi kaedahnya dia tak selamat. Dia mesti tunaikan. Nak buat faham macam ni boleh lah, faham. Orang ni kerja hak betul dia tak mai, tapi OT dia buat macam tu lah. Saya nak OT lah, kerja saya tak mau main. Mana ada bos nak bagi kan. Lepas tu saya nak claim OT lah. Dia kena ada kerja asasi dia. Okey. Saya ni muskil tentang agama. Boleh tak saya nak tahu satu soalan? Nak tanya satu soalan. Jika orang buat jahat terhadap kita, habis. Apa dia tu? Soalan dan tak habis. Apa maksudnya tu? Siapa boleh dapat pencerahan? Kalau orang buat jahat kat kita, nak buat macam mana? Tuan-tuan, pasal perkataan dia guna jahat lah kan. Orang buat nanya kita lah. Kita, satu benda yang kita wajib percaya ialah semua kezaliman yang kita buat kat orang ke, orang buat kat kita ke, semua benda ni akan dibawa ke mahkamah Tuhan di padang mahsyar kelak. Mungkin ada hamba Allah yang kita tengok amalan dia tak banyak,
Tapi orang lain duk buat zalim kat dia, amalan orang lain pada hari kiamat kelak akan pergi pada dia. Itu yang hadis yang selalu kita baca dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa muflis? Sahabat kata, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Muflis di kalangan kami orang yang tak ada duit. Man la dirham lahu wa la mata', tak ada harta. Nabi kata, al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa safaka dama hadha wa akhadha mala hadha, dengan berbagai riwayat. Nabi kata, muflis di kalangan umatku orang yang datang pada hari kiamat sembahyang, puasa, macam-macam, tapi dia pun pukul orang tu, maki orang ni, ambil harta orang ni. Jadi Allah ambil, fayukhudhu min hasanatihi, Allah ambil daripada amalan pahala dia, dia bagi pada fulan ni, bagi pada orang ni, bagi pada. Fa in faniya, jika habis dah pahala dia, ambil dosa dia pula kat dia. Kan? Summa faturiha finnar, kemudian diambil dia bubuh dalam neraka. Kita orang maki kita, hati kita memang sedih lah. Tapi dia pun kata, dia bukan tahu aku yang maki dia, aku bubuh nama lain. Tapi Allah tahu. Hari kiamat ada kes dia dengan kita. Kena bayar kes dia. Dan sebenarnya kalau kita fikir, taklah ada rugi sangat orang maki kita. Tapi jangan nak buat bagi kerja orang maki. Itu dosa pasal cari pasal orang maki kan. Kita penyebab. Tapi kalau kita tak kata, kita tak buat benda tu, orang create benda yang tak benar, ataupun orang exaggerate, takawal, dia letak benda yang kita tak buat ataupun kita tak kata, dia akan bayar pada hari kiamat. Siapa pun dia. Tambah zaman sekarang dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, dalam WhatsApp, kita forward, semua orang tu akan bayar. Tak perlu pergi mahkamah macam hak saya dapat dengan kes tu, tak, mesti bayar. Kalau kita fikir, sebab tu kita akan dengar dulu ada cerita di kalangan ulama dulu, dia jamu orang hak maki dah tu, hak kata kat dia tu. Dia kata, apa ni bagi apa? Aku bagi jamu sikit kat hang, bagi pahala banyak kat aku. Kan? Maksudnya pahala bukan senang. Dia sembahyang tarawih, dia sembahyang apa semua, dapat kita. Mungkin dia kata, aku tak mau sembahyang banyak, sekali dapat kat dia. Dosa kita ambil bagi kita. Kan? Fa in faniyat min hasanati, jika habis dah daripada kebaikan-kebaikan dia ambil dosa. Saya ada soalan, apakah hukum kita bertawassul ketika berdoa? Adakah dibolehkan? Bagaimana kita nak bertawassul dengan dengan orang yang telah meninggal? Tawassul, tuan-tuan, ada tawassul yang sepakat ulama boleh. Ada tawassul yang ulama khilaf boleh ataupun tak. Ada tawassul yang memang tak boleh. Tawassul ni apa dia? Tawassul sebagai orang tu, lah ni ada perbahasan agama, dia pun orang sebut tawassul lah juga dia. Dia pun tak tahu tawassul tu. Tawassul ni dia daripada wasilah. Tawassul yang ni perantaraan, ana atawassalu ilaika, aku jadikan perantaraan. Saya ni, tuan-tuan nak seorang nak main jumpa satu orang tak boleh, pasal dia rasa dia tak lepas, dia gunakan kawan baik kawan tu. Itu tawassul lah. Okay. Apakah tawassul yang dibolehkan?
Tawassul yang dibolehkan ialah tawassul dengan amalan ataupun dengan, pertama, tawassul dengan nama Allah. Kita nak doa ke Allah, kita panggil nama dia, guna nama dia tu, kan? Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu asmaul husna, seru Allah dengan asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Kita puja dan puji dia. Dia suka, Allah suka. Dia mustajabkan doa kita. Kita tawassul dengan bisalihil a'mal. Kita tawassul dengan amalan soleh. Hak biasa kita dah buat apa? Hak biasa kita dah buat semayang. Semayang 2 rakaat, doa. Sedekah, doa. Quran kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Satu lagi ialah tawassul dengan amalan soleh yang memang kita buat yang susah. Itu siapa boleh tengok pembahasan saya dalam rakaman yang lain mungkin. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, sehingga ditabwibkan di bab at-tawassul bisalihil a'mal, bertawassul dengan amalan soleh. Macam mana? Kita ni buat satu amalan yang susah, kita tolong orang semata-mata kerana Allah. Contohlah, ataupun satu orang minta tolonglah tengah malam dia apa, kita dalam keadaan susah berat pi tolong dia juga. Masa tolong tu tak ada lah dalam fikiran kita, hanya kerana Allah saja. Maksudnya kalau kerana dia ni aku tak tolong lah. Duk teringat Allah suruh tolong, kita tolong. Bila mari time kita susah, kita boleh untuk tawassul, Ya Allah, pada sekian-sekian masa aku telah menolong hamba-Mu. Kalaulah pada pertolonganku padanya itu ada redha di sisimu, terimalah doa ini. Itu tawassul. Yang tu mustajab cepat. Sebab apa? Ada hadis 3 orang yang sekat dalam gua tu, yang tak boleh keluar tu, yang mana mereka bertawassul dengan amalan mereka. Seorang bertawassul tentang kebaikan dia dengan ibu bapa dia. Seorang bertawassul tentang dia dengan wanita yang dia ingin bersetubuh dengannya secara haram. Yang ketiga ialah seorang bertawassul dengan mana dia berbuat baik kepada pekerja dia. Semua tu, hak tu buat baik pada ibu bapa, dia tawassul. Seorang tu bukan buat baik, dia rasa dah ada peluang nak berzina, dia tak berzina, dah dia duduk antara bagi dua paha wanita berkenaan. Tak ada masalah dah. Maksudnya dia tak ada halangan dah untuk dia bersetubuh. Dia teringat Allah, dia tinggal. Padahal dia bayar dah duit kat perempuan tu. Allah suka. Terbuka pintu gua. Seorang, ada satu orang main kerja dengan dia, lepas tu kontu belah, tak ambil gaji. Jadi duit yang dia tinggalkan tu, dia beli binatang ternakan, sampai binatang tu membiak banyak. Lama kemudian baru kontu mari nak tuntut gaji. Dia kata gaji hang tu dia semua jadi binatang aku beli. Kawan tu pun ambil semua binatang tu, apa benda kata. Tapi dia bagi, dia jujur. Dia kata, Ya Allah, kalau pada apa ada redha di sisimu, minta lepas, Allah lepas. Jadi kita kalau nak tawassul dengan benda tu, kita tawassulnya tu. Tapi jangan kata, Ya Allah, aku dah tolong dia dah dulu, kau kena tolong aku pula. Tu tak boleh, tu kau ajak. Kata, Ya Allah, jika pada yang demikian itu ada redha di sisimu, maka mustajabkanlah doa aku. Kemudian tawassul dengan Nabi. Masa Nabi hidup, ini juga tidak ada khilaf, boleh. Di dalam hadis rajul darir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang datang kepada Nabi SAW, Nabi ajak dia, Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyur rahmah. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan Nabi Muhammad, Nabi yang rahmah. Kan? Tapi minta siapa? Minta Allah menunaikan hajat. Bukan minta Nabi tunaikan hajat. Allah,
Cuma sebut Nabi kerana Nabi ni ada jah, ada kedudukan, kemuliaan di sisi Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad. Okey. Kemudian tawassul dengan doa orang-orang yang soleh. Dia duduk hidup, kita suruh dia doa. Dia kata, kita tengok dia ni baik. Orang soleh ni bukan ustaz, orang soleh. Mungkin dia tukang kebun dia, mungkin dia pekerja APM, tapi orang baik. Ustaz pun belum tentu soleh, mufti pun belum tentu soleh. Kita tengok dia baik, kita kata, tengok saudara ni bagus, semayang, tak zalimi orang apa semua. Bolehlah doa kat saya. Dia doa kat kita, doa dia mustajab. Boleh. Nabi SAW dalam hadis ajak sahabat supaya ambil supaya bila jumpa lelaki daripada Yaman, iaitu Uwais Al-Qarani, supaya Uwais meminta beristighfar untuk mereka. Kerana Uwais ni berbuat baik kepada ibu bapanya. Sayyidina Umar pergi berjumpa Uwais, suruh minta tolong Uwais. Uwais ni bukan sahabat Nabi pun, tapi orang saleh. Dalam riwayat Ibnu Majah, riwayat dhaif sikit, Nabi sebut, la tansana ya akhi fi du'aik. Jangan engkau lupa kami wahai saudara di dalam doamu. Dan sahabat banyak duk mai suruh Nabi doa. Tu pun boleh, kita pergi jumpa orang baik suruh doa. Kan? Dan hadis pun banyak, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, dalam ayat Quran kan. Itu dia minta Nabi Musa supaya minta Tuhan. Pasal Nabi Musa aja yang boleh berhubung dengan Tuhan. Cuma timbul kalau kita Nabi tu tak ada masalah, kita suruh Tok Wali, kita kata Tok Wali Abdul Qadir Jilani dan seumpamanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke, Tok Syekh ke apa ke, tolong kita kata, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan Syekh fulan-fulan supaya engkau menunaikan hajatku. Boleh kata sebahagian para ulama, di kalangan para benda ni khilaf. Di kalangan para ulama ramai juga menyatakan tak ada masalah kalau dia orang soleh dan seumpamanya. Di kalangan mereka menyatakan tak digalakkan kerana kalau nak sebut macam tu, ambil Nabi apa siapa nak sebut fulan-fulan tu, belum tentu lagi, kita tak tahu yang confirm yang soleh Nabi. Tetapi semua mereka sepakat, kita tak boleh kata, wahai Abdul Qadir Jilani, tolonglah aku. Itu syirik. Sebab nak sebut nama dia ketika berdoa supaya dengan mana sebut orang yang macam sebut Nabi ataupun sebut orang soleh, mudah-mudahan dengan sebutan mereka itu ada andaian Allah suka kepada mereka memustajabkan doa. Tapi kalau kita panggil mereka bukan panggil Allah, itu bukan mengambil keberkatan nama mereka, tetapi menyeru selain daripada Allah Ta'ala. Ini tak boleh. Wahai kubur si fulan, tolong aku. Wahai si fulan wali, tolong aku. Ini berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla yang boleh membawa kepada rosaknya akidah. Apa lagi soalan ni? Panjang sangat ni kan, saya tak faham, saya baca saya faham kan. Ada lagi ke soalan? Ni. Mufti, saya mau bertanya, bolehkah kita ingin jadi anak murid para ulama tetapi dia dah meninggal? Saya selalu mendengar ceramah dia dan saya amal apa yang dia ceramah. Adakah
Saya sebagai anak murid dia. Anak murid ni ada dua lah. Satu anak murid secara langsung, yatalammadhu baina yadayhi, iaitu menuntut di depan dia. Satu kita murid dia, yang ni ambil ilmu daripada dia melalui bahan dia. Pada zaman dulu kita ambil ilmu daripada ulama-ulama dulu melalui buku-buku yang mereka tulis. Zaman sekarang mungkin sebahagian orang mungkin tak tengok buku dia, dia tengok ceramah dia ke kuliah. Boleh tak? Boleh. Adakah saya anak murid dia? Anak murid lah di sudut itu. Tapi tak ada lah kelebihan berjumpa. Macam kita semua anak murid Nabi SAW, tapi kita bukan sahabat Nabi. Tak ada lah fadilat sahabat. Sahabat tu nak jadi sahabat kena ada fadilat berjumpa. Dia panggil luqya. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana nabi wa mata 'ala al-iman. Siapa yang jumpa dengan Nabi, beriman dan mati atas iman. Apakah dinamakan Wahabi contohnya tidak berkunut dan berzikir selepas solat? Adakah itu Wahabi? Ini soalan lama zaman kurun dulu. Pertama, mazhab Hanafi tak berkunut. Mazhab Hanbali tak berkunut. Maksud ni kunut subuh lah. Mereka kunut bagi witir. Dan majoriti mazhab tidak berkunut berterusan pada semayang subuh. Takkan semua jadi Wahabi. Orang kita ni kadang dia tak tahu. Tak berkunut, Wahabi. Dia pergi Masjidil Haram, Wahabi. Dia pergi Jordan, Wahabi. Kucing jatuh atas bumbung rumah dia tengah malam, Wahabi. Dia orang. Sebab tu tak tahu orang tak tahu nak kata. Tu Hamka dalam hayat dia dituduh Wahabi. Profesor Hamka. Dia tulis buku jawab tentang tuduhan pada dia Wahabi. Baca buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor. Hamka tulis kritik Mufti Johor masa zaman tu. Sebab ada orang ni, orang dulu-dulu, dia tak tahu apa. Misalnya, sakit perut. Kerana mungkin sakit perut tu ada yang kanser. Ada yang macam-macam. Barah tu penyakit. Dia tak tahu. Pergi kat Tok Bomo hanya tahu satu je. Hantu raya. Kalau bukan hantu raya pun pelesit. Jadi, semua benda dituduh macam tu. Hantu. Yang ni ada pelesit duk makan ni. Pelesit terkejut. Pasal pelesit tak terlibat. Tapi pasal apa? Kadar pengetahuan dia banyak tu. So kita jangan jadi macam tu lah. Satu lagi, tak berzikir lepas solat. Ni buku zikir ni, perlis berzikir. Kita lancar ni. Siapa hak tak apa boleh baca, dia boleh scan QR code di sini, dia boleh baca. Pasal apa? Dia kata di perlis dia pun tak berzikir lepas solat. Kerana dia faham, lagi tak menjerit dalam mikrofon tu tak berzikir. Di perlis ni semua tempat dia tulis dalam masjid tu, zikir selepas solat. Bacaan dia. Cuma tidak zikir ramai-ramai kuat-kuat. Macam tuan-tuan pergi Masjidil Haram, macam tuan-tuan pergi Masjid Nabi, macam tu. Doa kita tak boleh, kita kena kuat. Dia tak mesti syarat. Ada riwayat Ibnu Abbas, dia menyebut bahawasanya mereka zaman tu tahu manusia habis salat dengan kana yarfa'u biraf'is saut, dengan mengangkat suara selepas daripada semayang dengan subhanallah alhamdulillah, kata Ibnu Abbas. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab dia kata hak Ibnu Abbas buat tu, dengar tu sekejap je.
Iaitu Nabi pernah angkat suara, sahabat angkat suara zikir selepas solat pada sisi Imam Syafi'i, kerana nak ajak saja. Selepas dah diajak, tak payah kuat. Seperti mana bagaimana? Seperti mana kata dia, Nabi pernah semayang di atas mimbar. Bukan semua time Nabi semayang atas mimbar, tapi Nabi semayang atas mimbar kerana nak tunjuk kat orang belakang macam mana cara semayang. Di Perlis, kita macam kebanyakan negara orang Islam yang lain selain dari Malaysia lah, kita berzikir tapi pelan. Sebab tu kita tengok orang tu berzikir, tapi lepas subuh semua orang duduk berzikir. Kadang-kadang orang ni yang dia cakap tu, dia pun tak pergi masjid. Bila kita, setengah orang dia tanya soalan, baru-baru ni saya mengelirukan Perlis, tengok ada orang azan tapi waktu belum masuk. Dia tanya, lepas pada tu azan pula. Apa, macam mana boleh berlaku macam tu? Kata Perlis ni dah berapa tahun lama dah duk azan 2 kali. Artinya dia baru bulan puasa ni bangkit subuh. Sebelum ni dia tak bangkit. Jadi dia pening, sebab dia tak pergi masjid. Dia tak pergi masjid, dah abang kata orang Perlis tak berzikir. Apakah amalan yang dibuat oleh Nabi pada 10 malam terakhir? Nabi hidupkan malam. Sebab 10 malam tu, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Qama yakni berdiri, solat. Tak solat, baca Quran, zikir, buat semua ibadat. Setengah orang malam 10 yang akhir, dia bangkit juga, orang bangkit juga. Dia buat apa? Main handphone. Pergi. Lepas main handphone, keluar nak tengok, tak main lagi Lailatul Qadar ni. Dia ingat Lailatul Qadar tu macam bos dia main pejabat ke apa. Lailatul Qadar, pertama, kalaupun Lailatul Qadar 1 malam daripada yang 10 yang akhir, tapi amalan salih bukan untuk malam Lailatul Qadar saja, semua malam. Hari-hari biasa pun 1/3 yang terakhir itu adalah masa di mana doa mustajab. Tak apa, buat metung tu kat saya. Mai. Sekejap lagi mereka duk berebut pula. Soalan, tabung lah? Ingat soalan. Kalau tabung mic saya lagi untung. Jadi setiap malam 1/3 yang akhir doa mustajab. 1/3 akhir nak kira macam mana? Kira bermula daripada masuk waktu maghrib sampai masuk waktu subuh, bahagi 3. 1/3 yang akhir doa mustajab setiap malam. Pada bulan Ramadan lagi mustajab. Pada 1/10 yang akhir lagi. Pada malam Lailatul Qadar lagi mustajab. Jadi tiap-tiap malam Allah terima doa. Bila bulan Ramadan, Nabi kata qama Ramadan, semayang malam. Start daripada maghrib sampai kepada subuh, hidupkan malam. Baca Quran, zikir. Siang bersedekah, berpuasa. Ini benda yang tiap-tiap tahun. Sesiapa yang melazimi dan mengamalkan, menghidupkan Ramadan dan malam Ramadan, dia akan tahu bahawa tiap-tiap tahun akan ada hajat dia Tuhan mustajab. Tu dalam riwayat dia kata raghima anfum ra'in dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lah. Merugi orang yang masuk padanya Ramadan tapi dia tak diampunkan dosa. Dia Ramadan tak Ramadan biasa. Tahun lepas tanya tahun lepas hampir semayang masjid mana? Duk mayang masjid kat rumah Dia abang tahun lepas mana mau mayang masjid?
Covid. Oh, tidak. Maksudnya saya interview orang nak ambil driver saya, ada 4 panel. ramai kat 20 orang minta jawatan. Interview satu macam-macam lah, interview macam-macam tanya. Sebahagian tu kita tanya, ni kalau nak pi Kuala Lumpur pukul 12 sampai sana, nak kena sampai sana pukul 6, nak sembahyang ni macam mana? Kita qada malam-malam. Maksudnya dia tak tahu tentang sembahyang jamak. Seorang gitu kita tanya dia, kalau saya nak kena mesyuarat di KL pukul 10, pukul berapa nak pergi? Dia tahu pukul 4 dia pergi. Kita nak sembahyang subuh macam mana? Sembahyang subuh jamak. Kita nak jamak mengapa? Dia tak tahu nak jamak mengapa. Artinya dia tak biasa. Kita tanya, kalau kita pergi KL, biasanya duduk semayang di mana? Kalau duduk semayang tu dia tahu saya semayang di Guru. Dia semua sebut tu. Biasanya saya kadang-kadang berhenti pergi masjid mana-mana aku kat Lebuh Raya semayang. Kat Lebuh Raya tak ada masjid di mana. Jadi cara cerita tu nampak lah kan. Dia tak pergi buat kalut. Jadi malam-malam Ramadan ini hidupkan 10 hari ya. Siang mungkin kerja. Masjid Alwi tak tahu buat. Tapi tahun ni secara hak rasminya hak kita atok di Masjid Negeri untuk i'tikaf. Hidupkan malam, ada orang imam semayang ikut. Yang tak mampu mungkin nak ikut imam lama, dia boleh semayang sendiri. Doa, sujud lama-lama kalau dia nak sujud, minta semua hajat dah. Wa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud kata Nabi, bersungguh-sungguh kamu padanya doa. Doa pun ibadat. Kalau satu malam bulan Ramadan tak larat nak buat apa, doa angkat tangan minta ke Allah itu, minta ke Allah ini pun ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, riwayat Abu Daud. Doa itu adalah ibadat. Apa pandangan doktor segi lambang capal di kepala? Ni saya jawablah ni semua ni. Kasut tak sabuh tak apalah lah. Kasut boleh kaki. Okay. Orang kata buh capal di kepala. Capal tu capal Nabi. Capal tu capal Nabi. Capal Nabi hak Nabi pakai. Hak tu gambar. Gambar tu belum boleh jadi macam tu dan boleh jadi macam lain. Itu pun mengikut andaian pelukis. Pasal Nabi dia tak buat capal, dia pakai capal yang dijual pada zaman dia lah. Tak apalah Nabi pakai. Kalau ada capal Nabi tu sendiri, memang kita nak mulia benda yang dipegang, disentuh, dipakai oleh Nabi. Tapi yang mereka duk jual itu bukan Nabi punya, mereka syarikat tu punya. Dia kata tu pasal Nabi pakai kasut, kita bubuh. Nabi pun naik unta, pakailah baju camel. Nabi pun naik kuda, naiklah kereta Ferrari. Boleh kempen macam tu. Lepas tu kata, kalau pakai gambar kasut tu, tak boleh masuk tandas. Oi, kalut. Tu bukan kasut Nabi. Tapi Nabi pada zaman Nabi sendiri, Nabi pakai kasut pergi beratap. Nabi tak kata, yang riwayat kata, Nabi buang apabila yang ada tulis Allah, Muhammad Rasulullah ya, cincin tu. Nabi tak buang kasut dia. Ni kita bukan kasut Nabi. Hak pi beli tu, topi RM10 kita beli sampai RM150.
Lepas tu tak boleh juga pakai baju camel masuk tandas. Pasal unta Nabi naik. Jubah, kita pakai jubah. Pasal apa hang masuk tandas bogel ni? Dia kata Nabi pakai jubah. Tak boleh lah orang masuk jubah dalam tandas. Tuan-tuan, saya selalu daripada dulu saya sebut, nampak bodoh kalau bukan agama. Yang tu ya. Kalau nampak bodoh kalau dia bukan agama. Agama ni dia mari supaya kita cerdik. Afala ta'qilun, takkah kamu berakal? Afala tatafakkarun, takkah kamu berfikir? Baca Quran. Ni ada hadis palsu panjang kan ni. Rozaimi ada anak Dr. Rozaimi Kamilin nama. Tak tahu, saya tak tahu detail ni. Ada hadis palsu apa ni? Tak sebut detail. Apakah menonton video-video ceramah agama atau ilmu selain agama yang dikira bermanfaat dikira sebagai satu bentuk dalam ibadah? Menuntut ilmu ibadah. Kalau dia tuntut nak dengar tu kerana dia nak belajar ilmu, ibadah. Yang dapat pahala dia. Kerana agama suruh kita menuntut ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Tuhan tambahkan untuk ilmu. Bolehkah saya solat witir satu rakaat sahaja selepas Isya, yakni sejurus selepas Isya saya bangun dan menunaikan satu witir? Boleh ditunaikan sekurang-kurangnya satu rakaat. Ialah lebih afdal, lebih banyak bilangan, tetapi sekurang-kurangnya satu rakaat. Ada pendapat kata tak, witir tak boleh satu kurang ketiga, tak. Fa in khasyiya ahadukumus subh falyutir bi wahidah. Jika kamu takut masuk subuh, witir dengan satu rakaat. Masihkah perlu dibaca ta'awuz pada bulan Ramadan atas dasar kerana syaitan telah dirantai? Dia kata kita perlu baca a'udzubillah lah minasyaitonirrajim, syaitan dah kena rantai. Okay. Ulama-ulama bahas tentang hadis syaitan yang dirantai ni, sebahagian mereka menyebut bahawa yang dimaksudkan syaitan yang dirantai ialah kepala-kepala utama syaitan dan jin. Adapun syaitan yang berbisik pada manusia ni tetap seperti mana ada. Dan tidak ada, bukan Nabi tak pernah kata bulan puasa apa tak baca a'udzubillah, syaitan tak ada. Syaitan itu bisikkan, yuha ba'dhum ila zuhruful qaul, dia membisikkan perkataan-perkataan yang salah. Ayat dia payah ni, macam mana nak mengelakkan diri dari teriak semasa melakukan amalan kebajikan. Jadi qiraat saya baca ni teriak, maksudnya teriak. Sebab itu waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Pasal apa? Kena ada saktah situ. Kalau tidak, kalau disambung jadi kan, maraq ni jadi kuah. Sebab tu. Tapi tak apa, dia bahasa Melayu. Orang Melayu, bahasa Melayu okey. Bahasa kita ni paling fleksibel. Hospital bersalin, walaupun hospital tu duduk lama dah duduk nampak hospital tu anak dia tak ada.
Yang salin tu apa sebab? Isteri-isteri kita orang yang salin tu. Tuan-tuan naik kapal terbang, dia tulis anak-anak kapal akan membantu anda. Kita tengok anak kapal ni beza betul dengan muka mak dia. Tapi bahasa kita dia macam tu. Bahasa fleksibel. Sebab tu bukan semua benda dalam bahasa boleh kias. Tak boleh. Sebab tu dia panggil uruf. Kita komen orang, cik ni tak betul, jual cucuk udang sikit pun tak ada. Oh, dia kata orang jual cucuk badak tak ada dalam tu. Dia tak boleh ha. Uruf dia bukan macam tu. Uruf dia lain. Uruf dia cucuk udang memang orang buah udang. Cucuk udang tu kerana ada udang. Cucuk badak bukan kerana ada badak tu. Dia mudah, dia sandar pada badak di sudut bentuk. Cucuk udang di sandar pada udang di sudut kewujudan. Dia, maksudnya contohnya niat betul kerana Allah tapi terfikir dan jatuh riak. Ulama-ulama bahas tentang masalah ni panjang juga. Kalau satu orang masa awal dia ikhlas, tiba-tiba terganggu ikhlas dia, masa betul-betul nak bagi kerana Allah, tiba-tiba orang duk puji, hang ni bagus, kuat derma. Oh, dia main semacam. Maka kata, adakah pahala dia habis? Ibn Rajab Al-Hambali dia bahaskan masalah ni. Secara umumnya, kalau niat dia yang awal tu lillahi ta'ala, mudah-mudahan dia dapat pahala. Hakikat pahalanya ulama hanya bahas Tuhan saja yang tahu. Kalau mari niat dia tu terganggu, bukan niat dia, perasaan terganggu, mudah-mudahan tidak rugi pahala jika dia kembali ingat lillahi ta'ala. Tapi kalau berubah selepas daripada itu, dia jadi bertukar segala amalan dia tu, dia memang kerana orang dah. Dia buat selepas daripada itu, kalau dia start buat kerana orang, tak dapat pahala. Tapi kalaulah awal dia buat kerana Allah, kemudian terganggu kerana orang puji dia, bermain perasaan dia, sama ada mengurangkan pahalanya ataupun dia tak dapat pahala. Wallahu ta'ala alam. Para ulama menyatakan lagi mana awal tu lillahi ta'ala, itu yang asas perbuatan dia. Yang kemudian yang terganggu tu mainan syaitan yang mungkin mengurangkan pahalanya tapi tidak menghilangkan amalan yang asal. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Peti soalan tu mana? Tak ada soalan? Saya bagi soalan terus lah pula. Masa habis ni. Ada soalan langsung? Ada soalan langsung? Ni ada lagi soalan dia ni. Apa hukum kalau ada persisihan faham sesama manusia? Manusia ni Tuhan bagi jadi memang akan bersisih faham. Bersisih faham ni maksud pandangan dia beza. Kalau pandangan sama ya, susah tuan-tuan. Semua tuan-tuan tengok ni apa? Bangunan ni warna semua sama. Semua Allah bagi berbeza. Tetapi bagaimana menguruskan perbezaan itu? Ada benda yang mana kita berbeza yang salah. Umpamanya ada dah nas agama. Allah dah kata dah haram ataupun halal. Satu orang tu dia nak bagi pendapat lain, dia nak kata haram. Yang tu dia beza dengan kita. Kita ikut nas, dia tidak mau ikut nas, dia beza dengan kita. Tapi perbezaan itu perbezaan yang keji kerana dia berbeza pada hukum agama. Tapi kalau ada pandangan agama yang memang boleh berbeza 2-3 pendapat,
Mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata begini, semua orang ada alasan dia. Agama benar kan? Dalam perkara-perkara yang memang Nabi benarkan orang berbeza. Hatta sahabat pun sendiri berbeza pandangan. Ini banyaklah kita hurai di dalam kuliah-kuliah. Dibenarkan berbeza. Yang paling masyhur sekali bila Nabi kata la yusallianna ahadukumul asr illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Ada sahabat sembahyang tengah jalan. Ada sahabat tak sembahyang sampai Bani Quraizah. Yang mana tak sembahyang kata Rasulullah, ada geng-geng yang Nabi kata jangan sembahyang, ni pas sembahyang. Kata Rasulullah, kami faham Rasulullah suruh cepat, kami sembahyang tapi sampai sama. Nabi tak kata, Nabi tak salahkan. Maksudnya ada ungkapan Nabi yang boleh dipaham berbagai cara. Wallahu ta'ala. Tolong terangkan mengenai niat puasa dan niat dalam salat. Yang saya faham, niat salah nak solat dalam hati dan apa yang di bibir ialah lafaz. Kalau solat boleh angkat takbir terus, kalau tidak melafazkan niat kerana dalam hati dah memang niat solat. Payah dia tulis. Dia tulis long hand, saya baca short hand. Tapi kalau apa? Sudin baca bunyi Arab, Aziz baca bunyi apa? Bunyi syair. Ramli baca tak bunyi langsung. Tuan-tuan, niat tu adalah azam untuk berbuat sesuatu, azam yang putus, tu niat. Tuan-tuan nak makan nasi, ada niat tak? Ada niat. Adakah tuan-tuan mesti kata sengaja aku nak makan nasi semulut? Mesti tak? Kita pergi makan nasi kawan kita duduk sebelah tu, nasi siapa kita nasi kat mana, kita ambil nasi tu, kita buka, kita makan. Ni cerita bukan pola siang ni lah kan. Main-main kawan tu, dia kata, siapa makan nasi aku? Dia kata, no, Din makan tu. Boleh ambil nasi. Minta maaf, aku tak sengaja. Tak sengaja ambil entah nasi aku. Aku tak kata pun sengaja aku nak makan nasi. Maka aku makan tanpa niat. Boleh? Itu kita salah faham tentang niat. Niat ni azam. Bila kita, saya nak, setiap perkataan yang saya keluar ni ada niat lah. Kalau tidak kita maki orang, minta maaf lah aku maki tanpa niat. Aku tak kata pun sengaja aku nak maki orang. Niat azam. Kita nak tengok kan, niat. Kita langkah kaki ada niat. Itu niat. Tak boleh saya selalu buat contoh yang ekstrim lah. Dulu-dulu saya selalu buat contoh. Satu orang bawa parang, pergi keluar rumah, pergi rumah sebelah, dia bunuh orang, tikam orang. Pergi mahkamah, dia kata saya bunuh tanpa niat. Sebab saya tak kata pun sengaja aku nak bunuh hang. Dikira bunuh dengan niat kan tanpa niat? Dengan niat. Ambil parang, pergi cari orang tu, niat. Kita duduk di rumah, bangkit, pergi ambil wudu, pakai baju, pakai kepiah, pakai tu perempuan pakai pakaian pergi solat, duduk dalam saf, takbir, tak ada niat. Boleh faham tak ada niat? Kalau tak ada niat, hang tak duduk dalam saf tu. Lepas tu dia buat kacau orang sebelah. Cum, tak naik. Ini was-was syaitan. Usalli fardhu maghribi.
Itu bukan niat, itu lafaz. Kalau dia sebut usolli fardu isya, dia sembahyang maghrib dan dia memang tahu niat dia nak sembahyang maghrib, sah atau tak? Sah. Pasal niat tu bukan lafaz tu. Niat tu azam yang ada dalam jantung hati dia. Sebab tu sembahyang, as-salah, al-amal wal aqwal wal amal al-muftatahatun bitakbir, yang bermula dengan takbir. Al-muftatahatu bitakbir, yang bermula dengan takbir. Macam kita takbir tu, lepas tu dalam masa takbir ni nak kena masuk ni 4 rakaat ikut imam. Benda tu automatically kita nak masuk, bawa kunci, bawa kereta kita. Kereta duduk berjalan pusing. Abang biar mana? Tak tahu, aku tak ada niat ni, tahu tak? Kereta siapa aku bawa ni? Takkan dah pergi semayang. Melainkan satu orang tak tahu, tak ketahuan. Pergi semayang. Waktu maghrib, takkan tak tahu. Allah, nak tahu tak ada niat macam ni boleh? Ya, tak cukup niat. Allahu Akbar. Tengok Allah Akbar, kita pegang tangan dia. Nak semayang apa? Tak tahu semayang apa ni. Dia pun semayang apa? Dia tu memang tu ada masalah kalau sampai terah tu. Tapi kalau sebab itu tak perlu melafazkan. Walaupun ada di kalangan para ulama yang menyatakan untuk menguatkan dan seumpamanya, tapi yang timbul ialah dia kata takbir lafaz itu belum lagi masuk waktu semayang, itu di luar untuk menjelas tapi yang timbul ialah bukan menguatkan, jadi was-was pula. Dia bukan niat, dia atok perkataan. Sengaja aku semua. Dia atok. Tentu atok perkataan dia beza dengan niat. Macam kita duduk fikir. Kan. Tu kita duduk fikir. Nak pergi rumah kau ni. Itu kita atok. Itu bukan. Niat adalah azam. So, bila kita bangun sahur, tentulah kita nak berpuasa. Tak ada lah pasal apa bangun sahur. Tak tahu, dia pun rumah pekat bangkit. Kalau melainkan kita ni sebelum ni duk kerja shift, memang duk bangkit awal pukul 5, duk makan. Boleh jadi ke? Tak ada. Tapi kalau bangkit makan, lepas dah bangkit makan sahur, loh, aku tak niat nak puasa. Semalam bangkit pasal apa makan sahur? Pasal nak puasa, tapi tak niat. Dia salah faham. Sebab tu tidak ada di dalam lafaz semayang dan puasa Nabi melafazkan niat. Yang ada ialah sebutan Nabi menyebut tentang umrah. Sebahagian kata itu baginda lafaz, tapi yang sahihnya baginda menyebut bahawa saya ini baginda nak buat umrah. Niat is there. Wallahu ta'ala alam. Habis ya masa? Cukup panjang depa. Bos pun dah mengantuk . Siapa ada soalan? Soalan lisan ada? Sebahagian soalan ni saya tak jawab kerana dah banyak dah ada dalam tu. Pergi klik duk saya dengar. Boleh lah, bukanlah segan nak jawab, tapi nak sip masa. Tinggal lagi 5 minit. Ada? Tak ada. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Ni ada bersama tuan-tuan ni, bolehlah buka tengok kita buat semua ni. Zikir naik kenderaan umpamanya, makna dia, hadis dia di mana, bunyi dia bagi yang tak boleh baca yang Arab tu. Kalau baca jauh, ada orang baca Rumi ni kadang-kadang sebut tak kena, so kita bagi QR code ni supaya dia scan, dia akan dengar bacaan yang betul. Semua zikir-zikir ini, ni dia kata boleh tak zikir ni, zikir. Semua zikir-zikir ini, dengan kempen boleh berzikir ni supaya kita amalkan zikir dan nak masuk rumah, masuk masjid, zikir minta pertolongan Allah dan semua fadilat dia supaya
kita semua insya-Allah dapat mengamalkan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.